Cikgu duduk? Boleh. Okey, siapa hari ni tak datang? Siapa tak datang? Ni tadi Macam tak habis. Cikgu ni dah sakit. Cikgu tiga. Kamu dah berangkat? boleh. Risau. Berapa orang? Hari ni berapa orang? Cikgu pasal dua. Dia dengan Hanafi tak datang. Padam okey. Sambil saya pegang saya padam. Berapa orang? Dua, tiga? Dua. Dua. 19 duduk cikgu. Baik, seorang di mana? Yang saya tahu tadi pergi PKU je. Soalan lagi teman ya? Aman. Baik. Ini 10, 9, Dua. Satu. Satu. Hari Rabu cikgu. Terima kasih Raham. Sebelum awak duduk, tolong angkat barang tu saya. Tolong angkat. Tadi kelas apa semua? RBT. RBT. Bukan perniagaan ni. Saya pada perniagaan tadi. Wah, cikgu tak fokus. Cikgu sakit. Okey, terima kasih Raham. Ni kat rumah tolong mak tak? Tolong. Tolong saya je. Tolong saya. Okey, cerita dia macam ni. Sebenarnya saya cakap dengan doktor kan nak keluar sebab nak mengajar kamu semua kan. So sweet. Terima kasih. Saya pun terharu lah tengok kamu semua mungkin happy je kan. Okey. Sebelum kita mulakan kan kelas, nak bacakan doa seorang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftahina hikmataka wa akhirna min awzaqi rahmatika ya arhamar rahimin. Okey, tambah aja. Ya Allah, bukakanlah hati kami untuk dapat menerima ilmu dan kurniakanlah kepada kami ikhlas dalam mencari ilmu dan mengamalkannya dan menyiarkannya sehingga sampai ke akhir hayat kami. Amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillah. Okey, kenapa kita kena baca doa? Selain daripada keberkatan. Pembuka. Buka Okey. hati. Sebenarnya betul semua tu, tapi yang paling penting adalah kita nak perbetulkan balik niat kita. Macam kita tengok kan, kita ikhlas mencari ilmu, kita amalkan dan kita sebarkan kepada orang lain supaya memberi manfaat. Oh, dari mana? Awak semua cover dia. Tadi cakap 18. Dia dapat Okey, duduk. Okey, sebelum kita start kelas, saya nak meja semua dalam keadaan bersih sebab kita akan bermain dengan alat-alat tajam hari ini. Okey. Okey, saya tak habis cerita tadi memandangkan ada gangguan daripada kawan-kawan awak ni. Apa saya faham, saya dulu buat macam tu. Okey. Tahu tak kenapa saya kena pakai benda ni? Kurang air. Okey, saya kurang air dan kadang-kadang saya stres. Okey. Jadi kamu semua kena jaga kesihatan. Lagi-lagi dekat waktu-waktu nak periksa ni, ujian kan. Okey. Kalau awak tengok ni kan, apa komponen penting dalam ni? air. Selain air, komponen luaran yang penting. Wahyu. Betul? PU, pelaras, and then saya sendirilah. Jadi benda ni ada kaitan dengan apa yang kita nak belajar hari ni. So saya kaitkan lah. Yang ini saya, yang ini adalah PU tadi, dan ini adalah botol. Okey. Sama juga macam yang kita nak belajar hari ni, iaitu penyaman udara domestik. So ada dua dalam sistem DISA, akan ada dua komponen, satu komponen luaran dan luaran, dan yang menyambungkannya adalah kan? Jadi getakan tadi yang nak sambung Q. So kamu rasa berbeza tak antara Q yang saya tengok awak semua. Okey, antara dua ni ada perbezaan tak antara dua ni kalau kamu rasa? Ada. Okey, kamu rasa dia pakai mikro yellow?
Okey, semua fungsi material ni adalah untuk menjalankan fungsi dia, betul? So kalau getah ni dia fleksibel, tahan karat. So kalau yang ini dia pakai copper. Faham? Kenapa dia pakai copper? Cerita ke? Dia tahan hamba. Okey, ada betulnya. Okey, kalau kita tengok getah ni kan, kita tengok dia fleksibel kan? Fleksibel. Apa lagi? So dia boleh digulung, mudah disimpan kan? Lembut. Tapi dalam sistem aircon ni, benda yang paling penting adalah untuk dia pemindahan haba. So kalau kita tengok pemindahan, kenapa dia pakai copper? Sebab dia tahan karat, sebab dia untuk mengalirkan refrigerant untuk elakkan dia karat lah. Okey, tahan karat, lepas tu mudah mengalirkan haba. Okey, ni dia nak jalankan fungsi dia yang paling penting lah kat sini. Okey, semua faham? Jadi kalau macam ni yang fleksibel lah, dia boleh bengkok-bengkok. Kalau copper ni, kamu rasa dia senang ke nak bengkok berbanding getah? Susah. So, hari ni kita nak belajar pasal cara nak bengkokkan atau dengan cara nak potong. Faham semua? Kamu tak fikir kenapa dia pakai copper, tak pakai besi lain? Kenapa dia tak pakai besi lain? Ada rasa kenapa? Kan dari situ. Ada yang sebut pasal aluminium tadi kan? Ada sebahagian sistem aircon dia pakai aluminium tak? Contoh sistem dekat kereta, dia pakai aluminium sebab dia lagi murah. So, dia tak kan fungsi dia untuk alihkan haba kan? So nak alihkan haba dia ada satu nama dia term heat conductivity. So kalau awak boleh Google nanti kat rumah, atas sekali diamond. Lagi pun tulisan saya pun tak silap. Terima kasih. Heat conductivity. Okey, first sekali diamond. Yang kedua si copper. Dan yang bawah sekali aluminium. Okey, so dia macam ni. Sesuai tak pakai diamond? Sesuai kan, lagi satu dia susah kita nak bentuk. Okey. Hari ni kita nak belajar apa tadi yang macam saya sebut? Bengkok dan potong. Ini semua adalah bawah permainan. Permainan tiup. So kalau awak tengok sini kan, permainan ke perpaipan? Perpaipan. Ya ke? Ya. Okey, nanti kelas DM lepas awak tanya cikgu yang mana yang betul. Boleh? Okey, saya untuk sebelum tu saya nak bahagikan kepada 3 kumpulan, boleh? Okey, dah duduk kan? Yang penting nanti bila lepas saya demo proses-proses ni, saya nak semua dekat workspace awak bersih ya. Okey. Sekarang saya pergi kepada potong dahulu. Potong. Okey. Yang ni apa guys? Copper tube. Sebut? Copper tube. Okey. Untuk proses pemotongan potong tube, alatan yang paling penting adalah Gunting. guys, Layar. pandang depan dulu. Okey. Jadi adalah pemotong tube. Dia ada 2 jenis. Walaupun benda ni kecil, lagi kecil daripada gunting, tapi dia boleh jalankan fungsi dia, iaitu potong. Okey. Alatan yang kita perlukan untuk proses pemotong adalah pemotong tube ataupun tube cutter. Dan yang kedua adalah reamer. Sebut semua? Reamer. Dalam bahasa Melayu apa? Pelulas. Untuk jalankan fungsi melulas. Melulas. Reamer. Saja sebut saja. Reamer. Okey.
bengkok, kita gunakan alat pembengkok ataupun tube bender. Sebut Tube bender. Okey. Sekarang saya nak demo lah. Okey, tadi kita letak potong kita pakai apa? Rima. Lima. Oh, Yang pertama, paling penting rima adalah proses lepas alat apa? Tube cutter ataupun okey, untuk bengkok kita pakai blender. Bijak. Bijak nak. Yang kita bagi daya. Okey, sebelum tu saya elakkan dululah leksi ni. Ni bulan 3 bulan kan? Okey, dah boleh duduk kan? Okey. Dapat. Tak rasa jauh ke? Okey, semua buka lab sheet eh. Saya nak demo. Saya ulang sekali lagi ni apa? Tube cutter. Yang ini rima. Okey, dua ni adalah proses untuk potong. Okey, ni walaupun kecil tapi dia dual function tau. Dalam ni ada rima dan juga tube cutter. Kalau perasan kat sini boleh tahan juga lah. Okey, kalau kita perasan kan, yang ni adalah mata pisau dia. Hati-hati sebab benda ni tajam. Di dalam masa yang sama, saya nak kamu semua edarkan. Terima kasih. Seorang satu Seorang satu. Pakai sebelah je. Pakai tangan awak ada berapa? Jangan satu. Satu pasang. Okey. Boleh buka tak? Boleh. Aina tadi Banyak tak? kali. Okey. Tak, saya dulu. Bagi-bagilah duduk. Seorang berapa ni cikgu? Seorang satu pasang. Okey. Cepat-cepat. Cikgu. Orang kasi pasang. Pakai tak? Okey. Okey, pegang dulu. Nanti nak oh, semangat Hadibah. Nanti nak buat baru pakai Okey. Okey, sekarang ni adalah proses pemotongan. Okey, sekarang ni yang pertama sekali perkara penting. Cuba tengok lab sheet. Apa perkara pertama yang kita perlu buat? Tandakan. Tandakan ikut saiz yang kita kehendaki. Betul. Okey, mula-mula kita tandakanlah saiz mana yang kita nak. Contoh, kalau ikutkan ada apa, nama satu alat tu namanya pengukir, tak silap saya. Jadi dia akan ukir lah, sebab benda ni copper kan. Kalau kita letak marker dia boleh hilang. Tapi disebabkan lab kita tak boleh pakai sekarang, kita pakailah marker. Jadi hati-hatilah bila awak datang ke. Terima kasih. Apa cikgu? Cikgu Aina pakai. Bagus kan? Cikgu pakai apa? Okey, first kali kita dah tanda tadi kan, kat sini kan. Jadi kita letak, ni ada dua gelung ni, kita letak dekat tengah-tengah. And then okey. Sekarang ni kita pusing ni untuk kita ketatkan mata tu sampai dekat copper tube tu. And then bila dah ketat, kita pusing. Kita pusing benda ni. Kita pusing alatan tau, bukan copper tube ni. Kita pusing. And then bila dah rasa longgar, kita ketatkan lagi, pusing lagi. Sampai okey. Okey, and then proses yang seterusnya apa? Cuba baca. Lepas kita dah potong dapat dua bahagian ni. Pemotong tepat pada tanda tersebut. Okey, lepas tu bahagian ke arah mata pemotong
contoh Okey. sambil memusingkan pemotong tiup. Okey. Elakkan mengusir pelaras terlalu ketat Ah. kerana akan menyebabkan tiup bukan menjadi kemih. Okey, faham semua sampai situ? Faham. Okey. Tadi kan saya pusingkan bila saya ketatkan kan. Jadi jangan terlalu ketat, agak-agak je. Jangan sampai dia kemek. Kalau tengok bulatan ni sempurna tak? Sempurna. Okey, sebab saya pusing tak terlalu ketat sehingga kan benda ni kemek. Jadi kita pusing sampai dia akan terbelah dua macam ni. Okey. Buka surat sebelah dia. Okey, apa proses? Lepas tu kita melulas. Cara melulasnya kita jangan letak terbuka macam ni, tapi kita letak ke dalam. Tahu tak kenapa? Satu, sebab habuk. Lagi satu, bila awak terlucut, awak tak terpelanting. Jadi hati-hati ketika melulas. Jadi benda ni Dia macam mengasak. ya betul. Sebab benda ni kita nak buang habuk dia. Fungsi nak buang habuk apa? Leceh, cantik. Contoh macam saya tadi kan, pakai tu, lepas tu ada benda asing masuk kan. So dia jangkitan dia merosakkan sistem dalam badan saya ataupun sistem aircon tu. Okay, faham tak? So mula-mula cara dia macam ni. So dia akan, kita nak fungsi dia untuk membersihkan lah. Kalau macam ni ada dua fungsi. Nampak ni kan? So dia akan pusing macam ni. Pusing. Macam ni. Kalau kita tengok tu, tak ada bulatan tu sempurna. And then dia tak ada macam serpihan-serpihan yang terkeluar daripada. Kau pernah potong besi tak? Macam ada keluar selumbar. Macam tu. So nak tahu benda tu bersih, benda tu tak ada selumbar lah dekat selumbar copper dalam. Mas? Sebab tadi kita habuk dah ke bawah kan. Jadi untuk kalau nak double protection pun boleh juga. Seterusnya adalah proses membengkok. Okey, kat situ kalau kamu tengok ada berapa angle yang terlibat? Angle yang pertama berapa degree? 45 ke 90? 90 kan? Yang pertama sekali adalah 90. Okey, yang kedua adalah 45. Okey. Kalau kamu tengok ni, pembengkok ni kan ada 3 lorong tau. Apa perbezaan lorong ni semua? Saiz. Okey, betul. Sekarang ni kan ada banyak saiz tube ni. Nanti sekejap lagi saya akan edarkan pada kamu tube. Jadi proses permulaannya kita akan masukkan dekat saiz yang betul. Okey, ni saya nak buat 90 degree. Okey. So dia dekat lorong yang paling besar, saiz ni. And then yang kedua cuba baca untuk buat 90 darjah, apa proses yang seterusnya. Tanda tu kita letak dekat mana? Ni nombor 2. Laraskan tanda A pada tube copper supaya bertemu dengan tanda R. Okey, kat sini ada ni yang tanda. Jadi kita kena selaraskan dengan kosong. R dengan L. Tak nak tanya kenapa ada L. Kenapa ada L? Okey, R ni untuk yang kita ukur ni belah kanan. Jadi kalau kita yang ukur di belah kiri, kita buat left. So R dengan L tu fungsi dia. Contoh kalau kamu tengok ni kan, yang ni yang ni kan, di 90 kan. Okey, yang ini yang kita ukur ni belah kanan. Kan? Ni kita nak bengkok. Ni kita ukur kan. Ni 100 mm, yang ini belah kanan. Faham? Faham? Ni kan yang kita ukur ni 100 meter berada di belah kanan. Boleh ni faham? Kamu faham? Cuba kamu terang pada dia. Kalau L belah kiri, R kanan. Dia
jelas tapi tak sempurna. Okay. Contoh kalau kamu nak ukur sini sampai sini 100 mm. So 100 mm tu berada di kanan kamu. So yang kamu tanda itu kena selaras dengan R. Okey. Ni berapa degree tadi? 60. Okey. Lepas dah buat tu, lepas kita dah kita jalan nombor 3 kan. So kita akan pusing pegang ni. Pusing sampai tanda itu pergi kepada 90 darjah. Ini saya bukan gigil sebab ini memang keras. So dapatlah 90 darjah. Okey, seterusnya 45 darjah. Proses yang sama. Tapi yang kita tanda tu dekat yang kita laraskan ni, yang selari dengan kosong ni. So itu pusing sehingga 45 darjah. So yang sini 90 darjah, yang sini 45 darjah. Sampai sini jelas? Jelas. Okey, sekarang adik wakil datang depan untuk ambil peralatan. Sebelum tu saya nak tanya, ada siapa-siapa yang alah kepada bahan-bahan kecil? Maksudnya macam hama ke? Kalau boleh elakkan daripada mungkin boleh tolong bahagian lain lah. Saya nak kalau ambil barang. Okey, sebelum tu saya nak tunjuk video keselamatan dulu. Okey, daripada video tadi apa yang awak dapat? Hati-hati lagi. Pakai safety. Dan yang paling penting sekali apa? Gunakan cara yang betul. Gunakan alatan dengan cara yang betul. Kalau awak rasa tadi semua lelaki kan? Kenapa lelaki buat macam tu? Kan, supaya tak salurkan stres dia kat tempat dia. Dia kalau boleh nak elak daripada tu. Jadi kita kena tengok orang sekeliling sama ada dia berada dalam keadaan betul ataupun sihat. Boleh semua? Okey. Wakil grup ambil barang. Saya memang sengaja tak tutup skrin sebab ni kan safety first saja. Jadi awak tengok bawa. Okey, seorang setiap grup datang depan. Seorang wakil. Mesti dia sama. Okey, sebelum start tu dengar arahan saya dulu boleh? Okey, saya buat dalam grup ni untuk kamu semua bekerja sama. Apa yang penting? Apa yang penting? Okey. Okey. Sekarang ni kalau kamu tengok dekat lab sheet. Kalau kamu tengok dekat lab sheet? Lab sheet ya? Kalau kamu semua tengok dekat lab sheet? Untuk proses potong dan makeup, so ada dua betul, 45 darjah dan okey, untuk 90 darjah dia punya dimension macam mana? Semua tengok dimension berapa milimeter?
Pemaris ada tak? Pemaris. Okey, 100 ni pasti. 100 milimeter. 100 milimeter berapa cm? 10 cm. Okey. Okey, sini 100 milimeter. So, dia akan ikut macam ni. So, panjang sini adalah 100 milimeter. So, 45 darjah. Dia punya dimension macam mana? Ini tinggi dia adalah 100 milimeter. So, macam mana nak cari ni? Kita kata 3 awak belajarkan trigonometri. Macam mana? So, A squared plus B squared sama dengan C squared. Betul? Jadi kat situ dekat lab sheet ada dia punya formula. So sini X kan? Ini complicated betul ya? So X, nak cari X adalah 1 point berapa tu kat situ? 414Y. So sini adalah Y. So saya bagi masa dalam 10 minit untuk siapkan ikut dimension yang saya beri. Boleh tak? Tak kisah. Saya bagi lebih, kalau ada kesilapan yang awak buat, awak boleh betulkan. Dah boleh gerak? 10 minit daripada sekarang. Jadi, kalau ada pertolongan ataupun yang nak tanya, boleh tanya. Manu bertanya. Nazir. Ini tak selamat. Lagi satu, kalau ada cincin buka. Cincin ke? Nanti kalau kamu nak potong nanti bengkok cincin kamu. Tak sayang ke cincin orang bagi? Kalau tak cukup, yang potong, boleh tak sama ni? Kamu semua jalan proses potong dah sini. Ini untuk 45 tu 90. Untuk 90 yang kita ambil tu selari setentang dengan kita kat sini kan, so tanda tu dekat situ. Yang penting kosong dengan kosong ni setentang. Tempat kan? Kalau kamu letak sana. Okey. Itu yang dia susah nak pusing. So agak-agak tak pusing. Selagi lagi letakkan sikit pusing. Sampai tu pusing. Boleh tak potong ke? Cikgu dah sini kan? Betul. Cantik. Dia kan? Lepas tu 45 kan? Dia memang sebab dia dah ketika pengaduan dia kan. Ini susah sebab dia punya size. Betul pula? Sebab itu bukan boleh sekali kita pilih size. Jadi saya tak ada.
minit. Oh, ini. Tapi sini. Boleh? Ini kan. Pastikan yang kamu potong tu, lebihan dia jangan buang rata-rata. Tong sampai dekat depan. Ini berapa degree? 5. Okey, dia setentang tanda dengan yang garisan kosong. Okey. Okey, lepas tu bengkokkan hingga 45 darjah. Berapa? Buat semua tadi je. Sini boleh tak? 60 ni. Ini dari sini. Tak cukup. Ini memang tak jadi. Kosong ni kena yang tanda tu 90 kan? Cukup. 90. Oh, dari sini kan? Yang tanda Yang ni kan? yang tanda sini tekan dengan tu. Boleh, boleh. Dia ada banyak. Boleh guna lagi lah. Tapi nak mana? Sebab benda ni akan sambil tu. Sambil tu ni akan menahan ni. So bila awak pendek sangat. Oh, ini apa? Betul. So 45. Okey, tak apa. Jadi buat seminggu 45 dah. Tak apa, kita belajar daripada kesilapan. Tak apa. Jangan marah kawan awak, saya tengah belajar je. Okey, jadi 45. Okey, jadi 45 orang. Kau ada tanda kan? Dia orang sakit. Okey, boleh buka. Okey. Wow. Okey, dah siap belum yang ni? Dia bentuk yang cantik tu. Tengok. Okey. Apa dia jadi kereta? Masa mencemburi kita Cikgu jadi. Okey. Okey, saya nak kamu wakil seorang kat depan. Ada ha? Duduk kamu dah siap ke? Jangan siap. Kejap lagi. Tak apa, awak ambil yang mana dah siap, awak ni duduk dengan saya. Awak sini duduk macam ni. Jangan duduk diri. Saya berdiri ke? Okey. Tunjukkan kawan-kawan apa yang awak dah buat. Okey. Yang ni berapa darjah, yang ni berapa darjah. Okey, jadi kita orang mengikutkan 90. Okey. Okey, lepas tu kita orang ambil yang belah kanan pula. Okey. Pada mula kita mengikutkan 90 dulu. Dan yang ni kita orang ambil 45. Okey. Ni bagi cikgu. So kalau macam pernah pergi apa pusat sains negara tu kan boleh guna macam tu kan cikgu? Betul. Okey, kamu pula sini. Betul. Cikgu, cikgu tak nak layan. Betul. Kalau awak nak tahu Cooper ni adalah pengalih apa yang baik. So bolehlah buat game ni kan. Terima kasih cikgu. Awak okey ke? Okey, awak pula gerak. Okey. Ni copper. Okey, yang ni adalah 90 darjah. Maksud yang ni adalah 45 darjah. Yang ni saya buat ni Syamila buat. Apa ni pasal negara? Awak jangan macam tu tau. Kesian kawan. Kita kena jaga hati orang tau. So hablu minallah, hablu minannas. Okey, daripada apa yang kawan kita buat tadi kan, kalau kamu lihat antara yang kedua ni, contoh ni, mana satu yang sempurna kamu rasa? Kalau kamu rasa Yang kita orang buat lah cikgu 90 tegak cantik. okey. Kalau kita tengok kan, kita tengok yang 90 je lah. Sebab yang 45 ni saya rasa ini okey, yang ni 90, yang ni 45. 90 degree. So kalau kita bezakan dekat sini 45 dengan 90 degree ni, 40 degree ni bengkokkan dia lagi sempurna.
pada mata saya lah. Kalau kita tengok yang ni, ada kemek. So macam mana benda ni boleh terjadi? Betul. Lagi satu, dia buat tak slow and steady. So buat kena steady. So dia punya lenturan tu baik. Okey. Jadi manusia tu tak senang. Tapi barang ada. Okey, semua tengok sini. Sempurna tak? Yang ni lah contoh yang sempurna 90 darjah dan 45 darjah kan? Dia tak cukup. Dia ada lah tapi cukup tak? Ada lagi kot. Dia lagi awak sebabkan kita sekarang dengan musim COVID kan? Oi. Okey. Apa yang kita belajar hari ni, siapa boleh buat rumusan? Seorang. Ni ada yang sanitizer sikit lagi satu. Boleh? Silakan. Ada hal? Seperti yang kita dah belajar ini, pertama saya belajar tentang alat-alat. Ada lima, ada tulas, yang digunakan barang ni proper. Lepas tu cikgu bagi kita amaliyah cara ni untuk detail untuk macam mana untuk nak pusingkan benda ni. Okey, jadi kami dah faham kan kalau 90 dan 40. Okey. Semua dengar ke? Dengar. Yang ni apa Umi tu macam tak dengar je, cuba ulas apa yang kita belajar hari ni. Yang lain dengar? Tak dengar, kuat sikit. Hari ni Okey. kita cara untuk foto. Okey. Menggunakan alatan Menggunakan alatan tutup. ada. Tube bender. Okey, yang tu kat tangan kamu tu apa? Pelulas fungsi dia untuk okey, pandai. Okey, terima kasih. Ada lagi satu. Okey, sekarang nampaknya masa mencemburui kita kan. Kita dah berada di akhir rancangan lah. So, untuk penutup, saya nak kamu semua buat lab report lah daripada apa yang kita belajar hari ni. So, lab report tahu tak nak buat macam mana? Kamu ada logbook kan? So, kamu bahagikan. Okay, mula-mula tajuk. And then objektif kita apa? And then kita punya peralatan. Lepas tu kita punya prosedur. And then refleksi ataupun kesimpulan. Boleh. Itu semua kamu boleh berbalik. And then dekat refleksi ni saya nak kamu letak gambar apa yang saya dah tegur. Semua letak. Saya nak semua yang esok hantar dekat pigeonhole milik saya. Nanti Roger Kalau satu banyak kan? Okey. Okey, ada hak baca kan? Baca kan? Boleh. Ilmu itu bukan yang dihafal, tapi yang memberi manfaat. Imam Syafi'i. Okey. Apa yang kamu dapat? Apa yang saya dapat? Kita kena, sebenarnya apa yang kita belajar ni kita kena faham. Bila kita baca hafal ni kita tak ada kat dalam, kita faham kita tak faham. Okey. Kalau kita tengok kan macam ni kan. Kalau macam kita ada lembu kan. Kita nak jaga dia, kita perlu tambat tak? Okey. Kita tambat, kalau kita nak tambat ilmu, kita tulis. And then kalau kita nak jaga dia, nak benda tu beri manfaat kepada kita, kita amalkan. So macam lembu, kita jaga, kita belai dia, kita boleh dapat manfaat daripada lembu tu. Ataupun dalam konteks ni kita dalam ilmu kita. So apa yang kita belajar hari ni apa? Potong dan bengkok kan? So potong dan bengkok kita boleh dapat lah dekat alam luar sana, alam sekitar kita. Kita nak potong sayur, nak potong daging, bengkok pun ada, nak bengkokkan dawai. So beza dia cuma alatan. Jadi kita gunakan dengan tempat yang betul. Contoh kita boleh tolong guru bapa kita, tolong kawan-kawan
lingkungan sekitar kita melalui proses-proses yang kita belajar. Semua faham? Okey, next week kita akan belajar lepas kita potong benda apa yang penting. Contoh kalau silaturahim tu terputus, terpotong, kita sambung, betul. Okey. So next week kita akan belajar pasal penyambungan ayat pula. Okey. Saya rasa sampai situ saja. Alatan boleh pulang ke hadapan. Dan metal scrap tu boleh letak dalam bag ni. Sapu tangan kalau kamu rasa benda tu cantik, kamu boleh ambil.